Apa duit ni? Kita dah belajar ya, kita dah belajar minggu-minggu lepas. Memang kita belajar tentang duit kan? Tentang duit, nak kira duit, pendapatan kita. Okey, kita nak buat apa duit-duit ni? Untuk membeli keperluan dan kehendakan. Membeli keperluan dan kehendak. Okey, nampak tak dekat gambar ni? Nampak kenapa ada keperluan satu, kehendak ni banyak? Apa yang boleh awak katakan daripada gambar ni? Sebut je, tak apa. Ini menunjukkan apa ni? Kehendak dia lebih daripada keperluan. Ya, kehendak dia macam-macam, lebih daripada keperluan. Nampak tak kat situ? Daripada duit ni tadi, okey, daripada duit ni, kita sebagai individu, kita nak beli macam-macam kehendak kita. Keperluan sikit je. Ini yang silapnya. Sepatutnya keperluan dulu kan, baru kehendak. Okey, nampak kat bawah ni, nampak bank. Apa ni maksud ni? Tangan keluar daripada bank, pegang duit. Nak bagi siapa ni? Nak bagi siapa? Untuk kita Bank. ambil Bagi kepada kita. Kita kalau dekat sini, kita dengan bank, apa hubungan kita dengan bank? kita simpan wang dalam bank. Okey, simpan wang dalam bank, bagus. Ada satu lagi, itu fungsi. Selain daripada kita simpan dalam bank, kita juga mengambil keluar daripada duit daripada dalam bank, bawa keluar, betul? Dan kalau kita tak cukup duit, kita buat apa dengan Pinjaman. bank? Kita pinjam daripada bank. Okay, so sebab itu bank keluar tangan dia bagi duit kat kita ni. Kita dekat luar ni maksudnya pelanggan lah, pelanggan kita lah, individu. Okay, so kenapa berlaku macam ni? Okay, kita dah belajar minggu lepas. Pendapatan boleh guna yang kita kira tu, okay, kita nak beli keperluan dan kita nak beli kehendak. Okey, biasanya kalau awak tengok diri awak sendirilah, awak dapat duit daripada mak, daripada ayah, cukup tak nak beli segala keperluan dan kehendak awak tu? Cukup tak? Cukuplah cikgu. Pernah tak berlaku ketidakcukupan? Itu nak, ini nak, tapi lepas tu tengok duit tak cukup. Pernah tak? Beli barang yang pernah tak? Tak pernah? Ya kan? Last kali awak kata tak apalah, beli yang perlu sahaja. Betul tak? Itu untuk diri awak sendirilah. Tapi realitinya yang berlaku kepada individu. Okey. Inilah ya yang kita dah akan belajar pada hari ini. Bila tidak cukup. Pendapatan boleh guna tadi, kita nak belanja-belanja, kita nak beli keperluan dan kehendak, tak cukup. Maka kita akan meminjam daripada bank. Okey. Ada dua kita dah belajar minggu lepas. Individu membuat pembelian barang keperluan ataupun barang kehendak. Ada dua kaedah. Okey, apa dia? Ulang balik. Bayaran secara tunai, bayaran secara kredit. Secara tunai dan secara kredit. Beli cash ataupun beli kredit. Kredit itu apa maksud? Hutang. Kredit tu? Yes, kredit tu hutang. So hari ni kita nak belajar tentang, kita nak fokus kepada pembelian secara hutang. Okey. Berhutang dan tidak mampu membayar, siapa boleh bantu? Ini untuk pengetahuan awak ya. Kita belajar ekonomi, kita kena tahu juga hal-hal semasa dalam ekonomi negara. Okey, katalah cikgu berhutang. Pinjam, beli sana hutang, beli TV hutang, beli mesin basuh hutang, beli TV besar plasma hutang, beli handphone hutang. Last kali cikgu tak mampu nak bayar. Kita seronok hutang, kan cikgu dah ajar minggu lepas, kita seronok hutang sebab kita tak bayar apa panggil lamsam debuk macam tu kan. Kita bayar bulan-bulan ansuran.
So bila macam itu mendorong ke kita untuk membuat hutang yang banyak. Last kali tidak mampu membayar. Ini yang berlaku di zaman sekarang COVID. Okay. Ada orang dah kena berhenti kerja. Sedangkan hutang dia banyak lagi. Dia kena bayar hutang kereta, hutang rumah. So dalam kes ini, dalam ekonomi, dalam negara kita, siapa yang boleh bantu? Siapa tahu sebelum cikgu tekan video? Bank. Bank? Okay, kalau Yoshini kata bank, boleh bantu macam mana? First beri Okay, cikgu pinjaman and bank bayar nak bagi semula. bank nak bagi balik Macam pinjaman loan, dekat cikgu. Macam loan. Macam loan. Okey, sekarang ni cikgu ni dah berhutang banyak tau, tak mampu bayar. Lepas tu cikgu pergi bank akan bagi hutang lagi macam tu. Ya, then kita kena bayar semula lah. Bayar semula, buat pembayaran semula. Itu ada sikit dia punya clue. Maksudnya kita urus balik, kita cuba buat balik pembayaran semula, cara kita membayar tu. Okey. Tapi sebenarnya bank macam kita kata CIMB, Maybank, sebenarnya dia tak boleh menyelesaikan masalah itu sebab yang memberi pinjam tu, yang kita berhutang itu adalah dengan bank. Bank mungkin tak boleh buat apa-apa juga. Jadi kita ada satu pusat, okey. Ini awak kena tahu, takut dia keluar juga. Jom kita tengok dulu. Ini nama dia. AKPK. Program Pengurusan Kredit AKPK. Agensi, kita tengok ni. Di sinilah sekarang zaman COVID ni, ramai orang pergi dekat tempat ini untuk membuat rayuan ataupun membuat bajet mereka semula. Hutang-hutang yang ada banyak tu sebab dia tak mampu nak bayar, dah tak ada duit sebab dia dah tak kerja. Kena berhentikan kerja COVID ni. Okay. So kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan hutang kredit, kita pergi di sini. Okay, kita tengok. Boleh dengar tak dia punya volume ni? Ya, boleh Video, cikgu. boleh dengar? Ya, boleh.
Cikgu. Cikgu slide tu. Cikgu lagging. He left.
Kevin, it's all okay. Yes, you're all okay. That's the The teacher teacher. is lagging. Oh, okay, okay. Probably she'll come after 15 to 20 minutes. Okay, okay. Hopefully she's good lah.
Aduh. Cikgu. Nasib baik. Tak balik. Aduh, tadi awak tengok tak sampai habis kan? Tak. Kejap cikgu buka balik. Masalah betul. Sebab nak hujan ni dekat tempat cikgu ni. Dia nak hujan je. Mana cikgu nak share screen. Welcome back, cikgu. Welcome back, cikgu. Welcome back. Itulah dia cabaran kita buat apa? Kelas online. Okey. Ya, cikgu. Sekejap ni. Cikgu dah share belum? Belum. Cikgu belum share. Cikgu belum share. Cikgu belum share. Habis ni cikgu tekan apa ni? Sekejap cikgu share lagi. Okey ni dia. Cikgu tahu tak sekarang recording. So untuk selama 5-10 minit meeting ini recording. Kan? Record kan? Ya. Tak apalah. Nampak tak? Nampak? Boleh. Ya, nampak. boleh. Okey, jomlah. Tadi dah tengok sempat sampai habis ke macam mana? Tak sempat Tak Tak sempat. sempat, cikgu. Tak sempat. Okey, jap. Nanti kan putus lagi ni. Tadi dah sampai mana tengok tadi ya? Atau mungkin cikgu buka ni kot video kot. Okey, jap. Kita pergi. Baik. Tak boleh lajukan ke ni? Macam mana nak lajukan? Okey, untuk secara umum sajalah ya awak tahu. Apa AKPK ni? Siapa nak jawab apa AKPK? Mana orang? Cikgu tak Cikgu, ingat saya tahu. apa dia. Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit. Okey, untuk awak tahu dia kira macam ni, dia macam kaunselor. AKPK ni bukan bank dia bukan bank, dia bukan memberi pinjam pada kita, bukan. Dia adalah seperti macam kat sekolah dia sebagai kaunselor. Ada apa-apa masalah berkaitan dengan kewangan, kita boleh pergi dekat AKPK. So AKPK akan cuba counsel kita, dia menjadi orang tengah kepada bank. Antara kita, cikgu, contoh cikgu ni dah banyak hutang ni, cikgu dah tak ada duit nak bayar sebabkan PKP COVID ni. Jadi cikgu pergi AKPK, cikgu tanya pendapat dia macam mana ni saya nak bayar ni. Kereta saya ni dah lama tak bayar, rumah tak bayar, saya tak dah diberhentikan kerja. Jadi AKPK akan berurusan dengan bank. Mungkin dia kata yang kerajaan umumkan hari tu 6 bulan tak perlu bayar. Ini kita panggil dia nak bagi kita counselling. Jadi AKPK kata mungkin 6 bulan tak payah bayar lagi sampailah nanti tengok keadaan COVID macam mana. Atau mungkin boleh adjust balik. Sekarang contoh cikgu bayar kereta 1,000 sebulan. Mungkin boleh bayar 500 sahaja sebulan. Kita adjust balik. Adjust balik pengurusan kewangan. Itu maksudnya AKPK ni. Boleh? Ni pendidikan kewangan, kaunseling kewangan, program pengurusan kredit. Segala hutang-hutang tu dia akan tolong campurkan semua. Tengok macam mana nak adjust balik ni kepada orang-orang yang ada masalah hutang. Boleh faham? Ya, boleh, cikgu faham. Itu untuk awak inilah awak kalau sambung belajar dekat college nanti ini ada course dia. Okay. So itulah kita nak belajar hari ni. Okay. Untuk dalam pembelian kredit, hutang lah. Kita dah belajar minggu lepas, kita boleh beli secara tunai atau kita beli secara kredit. So dalam pembelian kredit, dia ada fitur. Siapa bagi tahu cikgu, siapa pernah dengar perkataan fitur? Cikgu ikut dalam sebutan bahasa Melayu yang betul. Fitur. Apa fitur ni? Kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Dia panggil apa?
Fee? Siapa tahu? Fiction. Fee apa Givan? Fee, betul dah tu. Feature, bukan future, feature. Maksudnya, okey, senang untuk awak, untuk pemahaman awak saja ya, untuk peringkat SPM ni. Feature ekonomi ni maksudnya macam ciri-ciri yang ada di dalam pembelian kredit ataupun kriteria-kriteria ataupun fungsi-fungsi yang ada. Sifat macam tu dalam pembelian kredit ni. So ingat kalau soalan keluar fitur ni jangan apa ni fitur ni, tak tahu. So fitur ni maksudnya bila kita membuat pembelian kredit, maksudnya hutang lah. Bila kita beli barang secara hutang, apakah ciri-ciri ataupun benda-benda sifat-sifat yang ada di dalam pembelian kredit itu? Boleh faham sampai situ tajuk dia? Ya, boleh cikgu. Ingat tu je. So ini yang kita nak belajar inilah, kita nak analisis. So ada 4 ciri, ingat tu. Kalau sebut fitur saja ada 4. Okay, jom kita tengok seterusnya. Dah tak boleh bergerak pula. Okey. Ini perkara yang perlu diketahui sebelum berhutang. Mungkin maksudnya sebelum kita berhutang, kita kena tahu dulu apa feature dia. Itu maksudnya. Sebelum kita nak buat hutang, sebelum nak beli kereta, nak buat hutang, sebelum nak beli rumah, nak berhutang, kita kena tahu dulu apakah fitur-fitur dia atau feature dia ataupun benda-benda yang ada di dalam pembelian secara hutang atau kredit. So 4 ini saja. So 4 ini awak kena kira. Soalan selalu keluar ni. Dia suruh kira. Okey, yang pertama, feature yang pertama ialah bayaran pendahuluan. Betul tak? Cikgu dah terang tajuk yang minggu lepas tu. Kalau kita membuat bayaran secara hutang, kalau kita membuat bayaran secara hutang, kita bayar tu, adakah kita bayar lump sum sekali kalau cikgu beli barang RM10,000 ataupun kita kena bayar apa tu yang awak cakap minggu lepas? Kita boleh dapat barang tu tak? Ya cikgu, boleh dapat. Okey, so macam mana dengan bayaran dia? Kena bayar deposit dulu? Yes, bayar deposit. So deposit itu adalah satu fitur dia. Itu maksudnya. Bila kita buat pembelian kredit sahaja, kita buat pembelian secara hutang sahaja, mesti ada ciri yang pertama, iaitu ciri apa ni? Bayaran pendahuluan. Bayaran pendahuluan. Ini yang pertama. Bayaran pendahuluan atau kita panggil apa tadi? Selalu kita sebut apa? Deposit. Yes, deposit. Awak boleh sebut mana-mana boleh kita terima dalam SPM. So kalau kita buat cash, kita bayar beli secara tunai, ada deposit tak? Kalau kita bayar cash? Tak ada. Tak ada. So tidak ada dalam pembelian tunai, tidak ada fitur. Kita bayar cash, kita terus dapat barang. Tapi kalau dalam pembelian kredit, dia ada fitur-fitur dia, ada ciri-ciri dia. Okey, pertama deposit. Apa itu deposit? Okey, seorang baca cepat. Bayaran pendahuluan ialah sejenis bayaran tunai yang mewakili sebahagian peratusan daripada harga penuh suatu barang atau perkhidmatan semasa memulakan pembelian. Okey, apa keyword dia kat sini? Yang sini. Sebahagian peratusan daripada harga penuh suatu barang. Okey, sebahagian peratusan daripada harga penuh. Nampak tak sebahagian? Ya, nampak. Bayaran tunai. So maksudnya wang pendahuluan ni kita kena bayar. Kena bayar apa? Secara tunai. Cash, betul? Kita kena bayar secara tunai, tetapi bukanlah sepenuhnya harga barang itu, tapi dia mewakili sebahagian peratusan. Apa maksud sebahagian peratusan ini? Mungkin menjadi 10%, betul? 10%. Mungkin juga 5% sahaja, betul tak?
Ya, betul. Dia dalam bentuk persen. Inilah awak nak kena kira nanti. Jadi ini yang ada di dalam pembelian kredit. Kita kena bayar pendahuluan dulu. Bayaran pendahuluan itu adalah dalam bentuk tunai 1 markah dan dia adalah sebahagian ataupun kita tak kata separuh bergantung kepada pihak yang memberi pinjaman itu. Dia mewakili sebahagian daripada harga penuh. Ini harga penuh. Okey, boleh? Ini keyword-keyword dia. Okey, bayaran pendahuluan akan mengurangkan bayaran faedah pinjaman. Betul tak? Ya, Contoh betul. kita pinjam, kita nak beli barang RM10,000. So kita kena bayar 10% deposit. Okey. Kita panggil depo kan, deposit. So kalau lagi banyak kita bayar deposit, lagi kurang tak bayaran yang kita kena bayar bulan-bulan? Ya, kurang. Macam tu cara jawab Lagi banyak kita bayar deposit, lagilah banyak kita dapat kurangkan bayaran faedah. Nampak kat sini? Bayaran faedah pinjaman. Nampak? Ini adalah yang kedua, fitur yang kedua. Mengurangkan ansuran bulanan. Nampak? Dan memberi sedikit keselamatan kepada pemberi pinjam atau penjual. Maksudnya orang yang memberi pinjam contoh bank. Bank lagi suka kalau kita bayar deposit banyak. Sebab ini selamat untuk dia. Dia takut kita tak boleh bayar nanti. Pinjam 10 tahun. Lama tu 10 tahun. Bayar deposit sikit saja. So nak tunggu 10 tahun tu macam-macam boleh berlaku kan. Okey. Bayaran pendahuluan dipulangkan sekiranya penjual tidak dapat menyerahkan barang. Okey. Siapa nak terangkan kat sini ni? Apa maksud ni? Hafizah. Fiza, cuba terang. Apa? Yang warna kuning ni. Bayaran pendahuluan dipulangkan. Oh, dia contohlah kalau saya beli phone ni, contoh saya beli phone. Lepas tu saya tak boleh nak Tak apa, cakap je. Contoh saya beli phone ni, lepas tu dia ada warranty dia dalam 3 tahun, tapi dalam tempoh 3 tahun tu dia tak boleh nak bagi saya kalau saya rosakkan phone tu, contohlah ada benda yang dalam warranty, lepas tu penjual tu tak boleh nak bagi perkhidmatan tu, dia bagi balik saya punya duit deposit. Lepas tu saya bagi baliklah phone dia. Okey. Mungkin Betul tak? Betul tak? Yang lain ada komen? Arif Arfan? Betul tak Fiza cakap tu? Arif? Aiman? Itulah awak tak nak bercakap sebab tu nanti internet cikgu putus. Kevin? Cikgu, saya tak ada komen tapi Ya, saya cikgu. tak faham. Okey, Yoshini tak faham yang Fiza cakap ke apa? Saya tak faham. Saya pun Okey, saya Kevin? juga cikgu. Okey, Fiza cakap macam ni. Fiza beli handphone, okey. Lepas tu ada waranti. Okey, Fiza punya cerita waranti ada 3 tahun. Lepas tu katalah dalam tahun pertama, handphone Fiza rosak. Jadi Fiza pun pergilah bawa balik kat kedai tu. Lepas tu orang kedai tu tak boleh nak repair ataupun tak boleh nak apa ni? Sebab masih lagi dalam waranti. Kedai phone tu tak mampu nak bagi balik yang baru ke atau nak tukar. Jadi Fiza kata duit yang bayar tadi beli handphone tu kedai akan bagi semula. Betul tak macam tu Fiza? Betul tak Fiza? Macam tu tadi awak cerita. Fiza? Betul. Okey. Cerita Fiza tu betul dari segi waranti. Tapi dalam contoh tadi handphone itu, adakah Fiza beli handphone tu, Fiza bayar pendahuluan, deposit? Fiza? Fiza? Ya apa? Fiza beli handphone tu, Fiza bayar deposit tak?
Bayar? Bayar deposit? Contoh handphone RM5,000, Fiza bayar dulu RM10,000. No, RM10,000 pula. Fiza beli RM5,000, bayar dulu RM500. Okey. Macam tu, Fiza? Yelah kot. Kod-kod Okey, tapi bukan kaitkan dengan waranti Okey, maksudnya macam ni. Tersilap lah Aiman. Alah Aiman ni, cikgu tersilap sikit cakap pun Saja Aiman ni nak kena rotan Okey, maksudnya macam itulah, bayaran pendahuluan dipulangkan sekiranya penjual tidak dapat menyerahkan barang atau perkhidmatan dalam tempoh yang telah dijanjikan. Okey, yang cerita Fizah ni memang ada kaitan tapi bukan kaitkan dengan waranti. Maksudnya Fizah beli handphone RM5,000. Fizah bayar depo RM500. Okey, bila dah bayar RM500 ni kan, Fizah dah bayar RM500 ni. Okey, saya akan bagi handphone dalam masa seminggu lagi, dia kata. Dia tak dapat terus ni. Dalam masa 1 minggu saya akan bagi you handphone itu. Ya Fizah, Cik Fizah, dia kata macam tu kan. Dalam 1 minggu dia bagi handphone. Tapi dalam masa 1 minggu yang telah dijanjikan oleh penjual tadi, yang telah dijanjikan oleh kedai tadi, tak dapat lagi ni seminggu, masuk 2 minggu, Fizah tak dapat lagi handphone. So, bayaran deposit RM500 tadi ni akan dipulangkan semula kepada Fizah. Oh, Okey, cikgu. faham? Okey. Faham ceritanya situ. Waranti tu lain Fizah ya. Cerita Fizah tu dah betul tapi bukan kaitkan dengan waranti. Boleh Fizah? Boleh. Macam contoh cikgu nak beli kereta. Cikgu dah bayar deposit ni. Okey, bayar deposit, semua dah dapat resit semua kan. Kereta tak dapat lagi kan? Kereta tak dapat lagi. Okey, dia nak buatlah dia punya urusan-urusan apa kan, puspakom lah apa kan. Lepas tu bila dapat kereta saya ni Encik, cikgu cakap kan. Okey, 2 minggu lagi dapat kereta. Cikgu tunggu 2 minggu tak dapat kereta. So, last kereta tu tak ada pun. Jadi duit yang cikgu dah bayar RM10,000 tadi, dia akan pulangkan balik. Faham? Faham cikgu, faham. Itu adalah memang Kalau tak pulang balik? Tak boleh. Tak pulang balik dia kenalah itu orang SUT. kedai tu. Sebab kita dah ada deal dalam apa? Orang panggil syarat-syarat hutang memberi kredit itu macam tu. Dia tak boleh burn macam tu je. Okey, itulah kalau soalan tanya awak kena jawab macam tu Maksudnya bayaran pendahuluan cerita kalau barang tu tak dapat dalam masa yang telah dijanjikan, bayaran deposit itu akan dipulangkan balik. Tetapi nampak yang keempat ni. Baca seorang. Aiman baca cepat Aiman. Okey, Yoshini. Bayaran pendahuluan akan dihapus kira oleh penjual sekiranya pengguna tidak menunaikan kewajipannya. Apa maksud tu? Okay. Ada tak kes macam ni? Tak tahulah cikgu. Yang tadi yang warna kuning ni dia dapat balik sebab siapa punya pasal? Siapa Penjual yang buat hal? Penjual. Penjual yang buat hal. Tapi yang warna biru ni dia kata bayaran pendahuluan akan dihapus. Apa maksud dihapus? Dia tak bagi balik. Kenapa? Sekiranya pengguna tadi tidak menunaikan kewajipannya. Apa contoh kewajipan tu? Dia tak bayar deposit. Dia bayar dah, dia dah bayar. Dia kata bayaran pendahuluan akan dihapus kira. Contoh lah tadi, cikgu bayar RM500. Okey, lepas tu RM500 ni cikgu tak dapat balik. Kalau cikgu yang buat hal. Apa contoh hal yang cikgu buat? Rasuah. Rasuah pula. Boleh lah cikgu.
maksudnya macam mana? Cikgu pernah ini cikgu pernah alami sendiri ya, real Cikgu nak beli rumah zaman-zaman tahun 1998 dulu. Cikgu bayar deposit 500 dekat syarikat perumahan tu. Cikgu nak beli rumah 500. Okey, lepas tu dia kata sebenarnya, kita dengar betul-betul contoh dia kata kalau nak beli kena bayar 2K deposit. Tapi cikgu kata sekarang ni saya ada 500 je dulu. Boleh tak saya bagi 500 dulu? Okey, dia kata boleh. Tapi dalam minggu depan puan kena bayar lagi balance 1,500. Faham tak maksud cikgu? Ya, faham. Tapi sampai 2 minggu, sampai 3 minggu, 4 minggu cikgu tak pergi bayar lagi 1,500 ni. Okey. Jadi sekarang ni dia tak boleh proceed lah order barang ni sebab sepatutnya kena bayar berapa depo? 2K kan? Ya. 2K. Tapi cikgu tak ikut syarat ni. Tidak menunaikan kewajipannya. Cikgu dah tak ikut syarat ni. Last kali apa jadi? 500 ni burn. Cikgu tak boleh marah lah kadang sebab cikgu yang silap. Dalam masa sebulan, 2 bulan tunggu, tak pergi bayar, tak pergi tambah lagi 1,500 ni. So 500 ni dia tak akan pulangkan balik. Oh, cikgu melanggar syarat macam tu. Ya, melanggar syarat. Boleh cakap macam tu, tulis situ. Menunai kewajipan ni maksudnya dah langgar syarat. Langgar syarat-syarat dia. Dia ada syarat-syarat jual beli dia. Kalau dekat sini penjual yang apa ni? Syarat kita dah okey dah ni. Buat hal. Cikgu dah betul dah bagi deposit semua, dia nak dokumen semua cikgu bagi. Tapi barang dia tak bagi-bagi. Itu dia akan pulangkan balik. Boleh? Ya, boleh cikgu, boleh. Okey, ini tentang bayaran pendahuluan Tolong cerita macam tu. Okey, next. Seterusnya kadar faedah. Ini adalah ciri yang kedua. Okey, bila kita buat pinjaman. Cikgu dah cakap tadi, pertama kita kena bayar deposit. Yang kedua, kita akan dikenakan kadar faedah tak? Ya, cikgu. Of course lah kan. Kalau kita beli cash tunai, kita kena kadar faedah tak? Tak ada. Tak ada. Barang tu harga 2,000 lah kita bayar, betul? Silap-silap kita pula dapat diskaun, betul tak? Ya, Kalau cikgu. kita beli cash, kita dapat diskaun tunai dia panggil. Tapi kalau kita beli hutang, kita tak dapat diskaun. Kita yang dikenakan pula bayaran tambahan yang itu dipanggil kadar faedah. Okey, tolong baca apa itu kadar faedah. So kalau dalam soalan keluar, sebut hurai contoh. Ingat tu. Cikgu dah banyak kali ajar FHC. Fakta, sebut, hurai, terangkan, contoh. Garanti awak punya markah full. Okey, mari mana Aiman? Cikgu nak dengar suara Aiman. Aiman? Oh, Aiman. Encik Aiman? Aiman tak ada. Cepat baca. Jangan nak dengar dia okey, baca Baca Aiman. je. Baca ni kadar faedah ni. Kadar faedah ialah suatu peratusan daripada jumlah pinjaman yang dikenakan oleh pemiutang terhadap peminjam bagi penggunaan aset. Okey. Pemiutang. Apa itu pemiutang, Aiman? Awak belajar ekonomi ni kan? Perniagaan apa ni? Akaun kan? Akaun. Apa Aiman? Ya. Salah tak apa? Akaun tu. Pemiutang, lawan dia penghutang. Cikgu, Lawan dia akaun belum penghutang. bayar. Akaun belum bayar. Okey, Yalah, itu cikgu. yang melibatkan akaun. Cikgu nak tanya dia ni siapa? Orang. Dia orang macam mana? Pemiutang. Membeli secara kredit. Tak tepat. Cikgu dah cakap tadi lawan dia ialah penghutang. Penghutang, pemiutang. Orang yang kita berhutang. Orang yang kita berhutang. Yes. Maksudnya kalau kita cakap dari side lain, orang yang betul lah Aiman, orang yang kita berhutang. Jadi pemiutang itu adalah orang yang Berhutang. orang yang berhutang
Tadi Aiman cakap orang apa? Orang yang kita berhutang. Kiranya Jadi pemiutang. Kiranya kita berhutang orang tu lah. Okay, so pemiutang itu siapa? Betul dah tu Aiman. Cuba cikgu nak tahu pemiutang tu siapa? Kita berhutang. Dia? Apa ayatnya? Kita berhutang. Betul dah Aiman cakap kita berhutang. Orang yang kita berhutang. So, dia itu siapa pemiutang tu? Kita berhutang dengan siapa? Kita berhutang dengan siapa? Ni Dengan dia. Dia tu siapa? Penghutang? dia tu. Apa ni? Pengkol? Penjual? Arif, apa Arif? Penjual Arif. Okey Arif, siapa penjual Arif? Pemiutang ke? Arif? Pemiutang ke? Penghutang, cikgu. Betul lah tadi. Maksudnya pemiutang tadi Aiman cakap orang yang kita berhutang. Yang berhutang ialah kita. Bila kita berhutang, kita dipanggil penghutang. Cikgu ajar akaun sekali ni. Penghutang adalah orang yang berhutang. Pemiutang adalah orang yang pinjam. Ini adalah orang yang pinjam, betul? Ya, betul. Pemiutang ialah orang yang memberi pinjam. Memberi pinjam, orang yang memberi hutang. So dia dipanggil pemiutang. Macam Aiman cakap tadilah, orang yang kita berhutang, dialah kita berhutang dengan pemiutang. Boleh dapat tu? Boleh? Ada yang tak faham kat sini? Penghutang, pemiutang? Ya, boleh cikgu, boleh. Boleh. So, tadi Aiman dah baca, kadar faedah ialah suatu peratusan, nampak, mesti dalam bentuk peratusan. Daripada jumlah pinjaman yang dikenakan oleh pemiutang, oleh orang yang memberi hutang. Orang yang memberi hutang itu yang kenakan kadar faedah. Kita yang berhutang, kita kena bayar kadar faedah. Itu konsep dia. Okey, terhadap peminjam bagi penggunaan aset. Contoh tadi nak beli kereta. Nak beli kereta, nak buat pinjaman bulan-bulan. So, bank yang cikgu pinjam untuk buat beli kereta tu, dia akan kenakan cikgu kadar faedah. Dalam bentuk peratusan. Berapa persen? Okey, kerana cikgu telah meminjam untuk menggunakan aset. Aset di sini ialah barang tadilah. Okey, barang. Kereta tadi, contoh. Okey, boleh? Ya, boleh cikgu. Siapa yang tentukan kadar faedah? Siapa yang tentukan? Pemiutang ke penghutang? Pemiutang? Ya, pemiutang. Ingat, orang yang memberi hutang itu yang tentukan. Ikut suka dia nak bagi berapa persen. Dia yang bagi hutang kat kita. So, kita kena follow saja. Okey, kadar faedah untuk pinjaman ditentukan oleh institusi kewangan seperti bank. Okey, so bank di sini adalah pemiutang lah. Okey, dalam konteks ni. Boleh? Atau syarikat kredit. Kalau kita tak pinjam dengan bank, kita pinjam dengan syarikat kredit. Syarikat kredit lah merupakan pemiutang. Boleh? Ya, boleh cikgu. Okey. Jumlah faedah yang perlu dibayar oleh peminjam bergantung kepada jumlah bayaran pendahuluan. Ini kita nak kira sekejap lagi. Cikgu harap kita sempat awak sekejap. Kita terlebih sebab tadi 10 minit kita tu off. Okey, bergantung kepada jumlah bayaran pendahuluan. Maksudnya kalau kita banyaklah bayar pendahuluan, deposit tadi, so kadar faedah kita kurang lah. Itu maksudnya. Jumlah faedah yang perlu dibayar oleh peminjam bergantung kepada jumlah bayaran pendahuluan dan tempoh bayar balik. Lagi banyak kita dah bayar depo, so kadar faedah kita dah kurang. Dan lagi lama tempoh bayar balik, lagi lama kita pinjam, lagi banyaklah kadar faedah. Itulah business bank. Okay.
kadar faedah untuk pinjaman kereta adalah tetap sepanjang tempoh bayaran balik. Okey, maksudnya tiap-tiap bulan sama je kita bayar kereta tu. Kalau bayar 500 je lah. Dia dah kira dah berapa dia punya kadar faedah tu. Okey, kadar faedah bagi peminjam, bagi pinjaman perumahan tertakluk kepada kadar faedah terapung dan kadar, okey, ini adalah berkaitan dengan, tak apalah ini awak tak tahu pun tapi untuk info saja. Bank Negara Malaysia, BNM, yang akan tentukan berapakah kadar faedah itu. Bank CIMB, Maybank, semua bank-bank perdagangan itu dia follow BNM. Dia tak boleh suka-suka hati nak naikkan berapa. Okay, BNM akan bagi apa tahu? Kadar faedah terapung maksudnya boleh berubah. Dia ada bank yang berubah, ada bank yang orang panggil apa? Kadar faedah yang sama. Bulan ini sama, bulan depan sampailah 10 tahun. Ada bank, ini teknik dia berniaga bulan pertama rendah, bulan kedua, bulan ketiga, bulan kelima semua naik-naik. Ini bahaya. Okey, nanti awak dah kerja, awak tahulah kalau awak nak buat pinjaman nanti So ini untuk pengetahuan awak sajalah. Okey, boleh? Boleh Kita teruskan. Boleh. Yang ketiga ada charge kewangan. Okey, fitur yang ketiga. Bila kita buat pembelian kredit, kita ada charge. Apa maksud charge? Awak belajar account. Apa maksud charge? Charge bank. Jangan kata charge handphone pula. Yelah, charge ni apa? Kita dalam istilah account dia panggil charge. Kalau kita biasa cakap ni, charge ni apa? Charge kewangan. Ni ada ni tulis ni. Charge kewangan ialah? Bayaran. Bayaran lah. Bayaran. Maksud charge ni adalah bayaran. Bayaran tambahan. Okay. Contoh yang paling simple. Kita guna kad ATM. Cikgu pegang kad ATM Maybank. Tapi cikgu nak pergi cucuk duit ni, nak keluarkan duit, cikgu pergi dekat CIMB Bank. Boleh tak keluarkan duit? Cikgu punya kad Maybank, cikgu nak keluar duit, cikgu pergi CIMB guna mesin dia. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh? Arif, tak boleh Arif biasa kita tengok orang tu pergi cucuk duit kan, pergi keluar duit, pergi je bank-bank mana, keluar pun duit dia. Itu yang kita panggil tak apa Arif, tak apa. Boleh. Boleh maksudnya sekarang, dulu tak boleh. Dulu kalau kata cikgu nak pegang akaun cikgu Maybank, ada kad ATM Maybank. Nak pergi cari Maybank juga nak keluar duit ni. Punyalah susah kalau dah jauh tu. Tapi sekarang dia panggil apa tu kalau kita pergi bank dia ada tulis kat situ. Maksudnya tak kisahlah bank-bank mana pun dia boleh buat pengeluaran duit di situ. Itulah yang kita kata kena charge. Cikgu Maybank pergi guna CIMB punya mesin. Boleh cikgu keluarkan duit tapi cikgu dikenakan charge kerana cikgu telah menggunakan mesin bank lain. Sebab itu ada bayaran 60 sen, RM1, 60 sen. Faham tak? Ya, faham. Faham maksud tu? Okey. Macam tu juga kalau cikgu nak buat online banking. Cikgu ni pakai Maybank to you. Tapi cikgu nak transfer duit kepada orang yang ada akaun CIMB. So cikgu telah menggunakan dia panggil intrabank tau. Dia berperpindahan antara bank. Bukan bank yang sama. So cikgu akan dikenakan charge 20 sen. So orang sekali guna 20 sen, berapa orang guna? Itu maksudnya Okey, so charge ialah bayaran yang dikenakan ke atas pemegang kad kredit. Yang ini berkaitan dengan kad kredit. Okey, kad kredit juga adalah satu hutang. Cikgu dah cakap minggu lepas kan? Kad kredit juga adalah satu jenis hutang. Cikgu dapat kad ni. Ni contoh-contoh kad ni. Mastercard, Visa. Ini adalah kad kredit. Ni hutang sebenarnya. Dalamnya ada duit ni. RM10,000, RM50,000, RM20,000 ada dalam ni. So, cikgu akan kenakan charge ni sebab cikgu menggunakan kemudahan yang disediakan oleh bank. Okay.
Cikgu pergi shopping, tunjuk je kad ni. Sedap je cikgu. Bukan duit cikgu ni, duit bank. Ingat tak kena bayar? Kena bayar. Okay. So, charge itu dikenakan ke atas pemegang kad kredit yang belum dijelaskan selepas tarikh tamat tempoh. Pemegang kad kredit dikenakan charge kewangan ke atas baki wang. Okay, cikgu bagi contoh yang simple. Cikgu dapat kad kredit ni 10K dalam kad kredit cikgu. Okey, hari ini 11 hari bulan 10 cikgu pergi IOI, cikgu shopping beli kasut berharga 200. Kasut cikgu 200. Cikgu tak guna duit cikgu, tak guna cash, cikgu guna kad kredit ni. Dalam kad kredit ni bukan duit cikgu berhutang dengan bank. So, dalam tempoh 11 hingga 10 ni, bank kata tolong bayar balik. Cikgu kena bayar balik ni 200 dalam tempoh, contohlah cikgu bagi sampai 31 hari bulan 10. So cikgu pergi bayar balik, pergi bank, pergi dekat mesin, cikgu kena bayar balik lah kepada ni. So cikgu pinjam dengan bank ni. Katakanlah sampai 31 hari bulan 10 cikgu tak bayar. So bank akan kenakan charge tambahan. Interest, dia panggil interest. Extra charge. Ya. Charge ni dikira pula berdasarkan baki wang dan ikut hari. Ini kita panggil along tau, along moden. 1 hari lewat 5%, 2 hari lewat 10%. Katalah cikgu bayar semula pada 31 hari bulan 11. Cikgu guna 200 je tadi ni. Sampai 31 hari bulan 11 ni, cikgu cikgu baru nak bayar bukan 200 tau. Silap-silap dah ada tambahan 100. Cikgu dah kena bayar 300. Okey, faham? Boleh? Ya, faham cikgu boleh. Itu maksudnya kerana cikgu telah menggunakan inilah kemudahan ni, duit yang berhutang dan bayar lambat. Itu memang ada di dalam pembelian kredit. Bukan senang-senang. Kita suka je bayar kredit kan, hutang. Nak bayar, menangis. Okey, last kali jumlah yang perlu dibayar. Okey, ini yang terakhir Selepas ada deposit, selepas ada kadar faedah, selepas ada charge, barulah kita tahu berapa jumlah yang perlu kita bayar. Okey, lepas ni kita tengok soalan sikit Ambil 10 minit Jumlah wang perlu dibayar untuk belian kredit ialah baki harga belian selepas ditolak bayaran pendahuluan dan ditambah faedah pinjaman. Siapa boleh bagi formula kat cikgu kat sini? Cikgu nak tulis. Daripada ayat ini kita boleh buat formula. Okay, cepat. Lambat cakap nanti lambat habis. So berapakah jumlah yang perlu dibayar sama dengan contoh tadi cikgu nak beli kereta kan? Cikgu nak beli kereta. Cikgu dah bayar deposit tak? Ya, cikgu bayar. Okey, lepas tu cikgu kena kadar faedah tak? Ya, kena. Okey, so berapakah jumlah yang sebenarnya cikgu perlu bayar untuk beli kereta tu? Kena tambah tu dan kena tolak. Okey, kena tambah itu, kena tambah tolak itu tu apa? Bayaran pendahuluan and faedah tu kena tambah. Okey, bagus, betul. Deposit. Deposit. Tengok dalam buku teks muka surat 182. Okey, harga beli. Harga beli barang tu. Kita kena tambah dengan kena tolak tadi. Kena tolak macam Yoshini cakap. Tolak dengan apa tadi? Deposit. Depo dan depo dengan tambah Jumlah faedah yang dikenakan. kadar faedah. Deposit yang kita telah bayar dan kadar faedah tadi kita tambahkan, kita tolak dengan harga belian. Maka kita dapatlah jumlah yang kita perlu bayar. Okey, kita tengok contoh soalan lah baru kita nampak. Boleh Ya, soalan ni selalu keluar ni. Ini esei selalu keluar. Okey, jom kita tengok satu contoh soalan.
Okey, jom. 2 soalan je. Siapa nak baca cepat? Puan Rosa membeli, okey Kevin baca. Okey, Kevin. Cepat, Kevin. Cikgu, Baca soalan. berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh Puan Rosa? Bacalah soalan dulu. Oh, okey. Puan Rosa membeli sebuah kereta bernilai RM150,000 secara kredit. Beliau telah membayar pendahuluan sebanyak 30% dan bakinya dibayar setiap ansuran selama 6 tahun. Kadar faedah yang dikenakan oleh bank ialah 3% setahun. Soalan A, berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh Puan Rosa? Okey. Jom kita buat sama-sama. Berapa yang perlu dibayar oleh Puan Rosa? Tadi baru kita cakap berapa jumlah yang perlu dibayar kan? Jumlah yang perlu dibayar. Berapa harga kereta? RM150,000. Okey, harga belian kereta ialah RM150,000. Tulis kalau dalam soalan, dalam jawapan awak tulis benda-benda ini. Okey, secara kredit. Maksudnya dia berhutang. Okey, dia ada bayar pendahuluan tak? Ya. Okey, tulis dulu. Bayar depo berapa persen? 30%. 30%. So berapa depo dia tu? Macam mana nak kira? 150,000 darab 30%. Yes. 30% darab dengan 150,000. Berapa dapat? 45,000. 45,000. Okey, betul. So maksudnya tadi harga kereta berapa? 150,000. Puan Rosa dah bayar depo berapa? 45,000. Okey. Then apa perlu buat? Darab dengan 6. Darab dengan 6. Okey. Macam mana nak tahu kadar faedah? Kita dah kira ni, nampak buat satu-satu. Satu, kita dah tahu harga kereta. Yang kedua, kita tahu bayaran pendahuluan. Yang ketiga, kita kena kira apa dulu? Kadar faedah. Kadar faedah. So, tolong kira kadar faedah. Okey, buat satu-satu dulu. Okey, berapa kadar faedah? Macam mana nak tahu kadar faedah? 45,000 darab 3% ke cikgu. Okey, kadar faedah dikenakan ke atas harga mana? Harga yang baki tu. Itu yang cikgu nak dengar. Kadar faedah, ingat semua dengar betul-betul Kadar faedah dikenakan ke atas bayaran yang masih belum dibayar. Okey, faham tak maksudnya? Ya, faham cikgu. Okey. Kita ada 150,000 harga dia. Kita dah bayar berapa deposit? 45,000. Ini harga sebenar. Ini deposit. So berapa baki yang belum dibayar lagi? Betul tak cikgu kira? Betul cikgu. Ini apa 105,000 ni? Baki. Baki apa? Baki yang perlu bayar. Baki belum. Baki perlu bayar. Okey, baki perlu bayar. So, Puan Rosa tadi nak beli kereta, dia tak mampulah nak bayar semua kan? Jadi dia sekarang nak buat pinjaman. Pinjaman itu based on 150 ke 105,000? 105,000. Ya, dikira daripada 105,000 sahaja. Faham Ya cikgu. Okey, jadi bila dia nak buat pinjaman sebanyak 105,000, maka bank tadi kenakan dia kadar faedah. So kadar faedah dikenakan ke atas baki, bukan harga. Ini ramai calon salah. Hati-hati tu. Okey, so kita pun nak kira lah kadar faedah dia. Dia dah kakak berapa setahun? 3%. So 3% darab 105. 105,000. Berapa dapat?
Tekan kalkulator. RM3,150. 3,000, sekejap cikgu tulis. 1. 50. Okey. Ini adalah kadar faedah 3,150 ini sebulan ke setahun? 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 Yes. Sebab apa Yoshini kata setahun? Mana tahu setahun? Soalan tu dah cakap kadar Yes. faedah yang dikenakan. Betul. Soalan ada cakap setahun. So maknanya dalam setahun Puan Rosa akan kena bayar ekstra sebanyak 3,150. Ini dipanggil charge kadar faedah. Okey, lepas tu barulah kita tengok dia nak buat bayaran ansuran selama berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Jadi apa perlu buat? Darab 6. Okey, cuba darab 6. Berapa dapat? 18,900. 18 1,900. 18 apa ni? 18 sebut nombor? 900. 900. Okey. Okey, thank you Chua Yijian. Okey, 18,900. Jadi sekarang ni kita nak tahu berapakah bayaran ansuran kan? Betul? Berapakah jumlah yang perlu dibayar tadi? Kita dah dapat belum? Dah dapat? Dah dapat dah? Berapa jawapan dia? 18,900. 18? 18,900. Ini bayaran kadar faedah. Oh, cikgu kena tambah. Ini bayaran Okey. ini bayaran kadar faedah, betul? Ya, betul. Jadi bila sepatutnya okey dengar betul-betul Puan Rosa tadi kena bayar 105,000 saja lagi. Tapi disebabkan oleh dia nak buat pinjaman bulan-bulan bayar, dia kena tambah lagi dengan apa? Kadar faedah sebanyak, mana dah cikgu nak tulis sini? Cikgu tulis sini 105,000 tambah dengan kadar faedah dia berapa tadi? 18,900. Jadi berapa sebenarnya jumlah yang perlu dibayar oleh Puan Rosa? Tambah? 123,900. Logik ke tak logik? Logik? Logik lah. Situ cikgu kata kalau kita buat pinjaman kredit, hutang, kita kena bayar, memang kita kena bayar ekstra lah. Itu merupakan keuntungan kepada bank. Tapi kita dapat tak kereta tu? Puan Rosa dapat tak kereta tadi? Puan Rosa dapat kereta tadi, tapi dia kena bayar inilah kadar faedah ini. Sebanyak 18,900 ini. Okey, boleh? Ya, boleh. Jadi sekarang kita nak jawab yang kedua. Berapakah bayaran ansuran bulanan yang perlu Puan Rosa bayar? Macam mana nak kira tu? Hmm. 18,900 darab 6. 18. Sekejap. 18. Tadi jumlah dia semua sekali yang perlu dibayar berapa? 123,900, betul? Ya, betul. Jadi apa perlu buat? Kena bahagi. Yes, bahagi berapa? Bahagi 6. Bahagi 6. Kenapa nak bahagi 6? Sebab bakinya dibayar selama 6 tahun. Kan soalan tu dah 6 bagi. tahun. Tapi soalan kat sini tanya ansuran bulanan. So 12 cikgu. Apa nak buat? 6 tahun, betul tadi Yoshini cakap 123,900. Kita kena bahagi dengan berapa bulan yang Puan Rosa pinjam.
6 tahun ada berapa bulan? Darablah dengan 12. So dapat berapa bulan? 72 72 bulan. Betul? Ya, betul. So 123,900 jumlah keseluruhan yang perlu dibayar tadi dibahagi dengan 72 bulan. So berapa dapat? 1,720.8. 1,720.8. 80 lah. So maknanya tiap-tiap bulan Puan Rosa perlu bayar berapa? 1,720.80 sen. Yes. Okay, faham tak macam mana? Ini Yes, soalan SPM. Ini soalan SPM. Tolong tunjukkan segala pengiraan ini. Boleh? Ya, boleh. Boleh. Yang lain boleh tak? Fiza boleh? Kivan? Arif? Ya Cikgu. boleh Lagi cikgu. siapa? Cikgu, Ada saya- soalan tanya. Cikgu ada kelas lah, cikgu. Yelah, ada soalan lagi tak? Boleh tak? Cikgu akan bagi soalan nombor 2 dan nombor 3 ni. Awak cuba buat. Hari Rabu ni cikgu akan suruh seorang present. Okey, cikgu. Boleh. So ada soalan lagi? Tak, setakat ini tak ada, cikgu. Okey. Saya juga, cikgu. Kiwan ada juga? Kiwan ada soalan? Tak. Tak ada. Okey, bagus. Cheon Huyan? Cuba bersuara sikit, Cheon Huyan. Cikgu, slide ni cikgu akan kongsi dalam grup kan? Ya, cikgu akan kongsi. Jangan risau. Okey. Dengan video sekali cikgu akan bagi. Huyan, okey. Siapa ada kelas? Bolehlah. Tak ada So Terima ulang kasih, balik. cikgu. Jap. Sebelum cikgu tutup lagi. Okey, ulang balik pada cikgu seorang cepat So dalam ekonomi, dalam pembelian secara kredit, kita ada berapa fitur? 4. 4 fitur. Apa dia? Bayaran pendahuluan, kadar faedah, caj kewangan and jumlah yang perlu dibayar. Jumlah perlu dibayar. Betul tak? Kita cek balik. Okey. Bayaran pendahuluan, kadar faedah, caj kewangan dan jumlah perlu bayar. Okey, bagus. So, itu saja. Thank you. Okay. Sebab sabar tadi cikgu ingat awak dah left sebab cikgu dah lost tadi. Sorry ya. Tak apalah, cikgu. Okay. So itu saja. Thank you semua. Thank you Thank you, Aiman. teacher. Bye, cikgu. Okay, bye. Terima kasih, Bye, cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Bye Cijan. Sama-sama. Terima kasih, Arif. cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Okay Adriel, sama.